Al-faidatul ula, faedah yang pertama, ayat yang pertama kita baca, afatumarunahu ala ma yara. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai yang telah dilihatnya itu. Jadi puak kafir mari nak bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi, Allah Taala kata Nabi kita tengok apa? Min ayati rabbihil kubra. Kata di ulama yang menyokong pandangan Aisyah yang mengatakan Nabi tak tengok Allah, lau kana, kalau Nabi tengok Allah azza wa jalla dengan mata lakana zikru zalika aula. Saya menyebut, Allah Taala sebut dia tengok aku lebih baik daripada duk cerita tengok Jibril alaihissalam. Wallahu a'lam. Itu satu analisa yang mengatakan Nabi kita tidak tengok Allah azza wa jalla sewaktu Mi'raj. Dalam riwayat Ibn Abbas pun dia ra'ahu bifuadihi, dia tengok dengan hati dia. Jadi afatumarunahu minal mumarah, yakni daripada perbalahan, berdebat. Berdebat. Pasal dia kata afatumanu ala ma yara, menunjukkan kepada berlakunya perdebatan. Jadi ulama tadabbur dia kaji. Kenapa dia guna perkataan ma yara, tidak kata ma ra'a? Sepatutnya kalau kita nak cerita afatumaru ala ma ra'a, mu nak bantah dia apa yang dia dah tengok, tak. Dia guna perkataan madhi, fi'il mudhari, ma'ala ma yara, apa yang dia tengok. Sepatutnya ma ra'a. Kata ulama tadabbur, isyaratun ila istihdari hadha syai'. Bila fi'il mudhari itu dia istimrar, maknanya kita boleh ingat apa yang Nabi kita tengok. Nabi SAW ketika dia menceritakan apa yang dia tengok di Sidratul Muntaha, seolah-olah dia sekarang dia tengok. Li'anna al-insan iza haddatha, kalau cerita hak lama boleh jadi dia lupa. Sebab itulah dia cerita dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni yatajaddad, macam sekarang berlaku benda tu. Maknanya Nabi tidak lupa. Allahu akbar. Ini adalah itu sening ilmu tadabbur kalimatul Quran begitu hebat. Beza di antara fa'il madhi dengan mudhari' pun boleh diperbahaskan, boleh diperluaskan perbincangan. Kita kata Quran mu'jiz. Quran itu adalah i'jazul Quran yang begitu halus susunan. Baik para pelajar, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Walaqad ra'ahu nazlatan 'inda sidratil muntaha. Kenapa Allah Taala sebut sidratul muntaha? Kenapa dia pilih pokok sidrah? Banyak lagi pokok. Kalau nak masyhur, pokok kurma, pokok tamar lebih masyhur bagi orang Madinah, bagi orang Mekah. Sebab makanan orang Arab ni tamar. Sidrah ni buah bidara, bukannya jadi makanan main-main gitu ya. Kenapa? Dia kata 5. Kenapa dipilih sidrah dalam isu yang besar ini? Allah Taala pilih pokok sidrah, dia tak pilih pokok lain. Tulis jawapan. Qila, ini qila yang maknanya ada ulama kata. Kalau kata 100% tidak, sebab Nabi tak sebut. Ada ulama kata jawapan dia, li'anna sidrata takhtassu bi salasati awsaf. Pokok sidrah ni ada 3 ciri keistimewaan dia. Yang pertama, zillun madidun, bayang dia luas, bayang dia. Jadi yang kedua, ta'mun lazizun, rasa dia lazat, sedap. Yang ketiga, raihatun zakiyatun, dia punya bau wangi. 3 sebab. Anda ni pelajar, ulang balik. Allah pilih pokok sidrah kerana 3 sebab. Bayang dia luas, rasa dia lazat, bau dia harum. Baik. Fasyabahatil iman, maka iman kita ni ada perkataan, ada amalan, ada niat dalam hati, qasdan. Maka zilluha, bayangan pokok itu seperti amalan kita. Amalan kita ni banyak amalan yang kita buat.
Makin banyak amalan, makin rimbun kita punya pokok, makin luas dia punya bayang. Allahu Akbar. Rasa dia seperti niat, seperti qasad, seperti apa yang dalam hati itu benda tak nampak, tak muha. Tapi bila kita rasa baru sedap. Kalau tak rasa tak tahu. Orang kata oh sedap ni, buah ni sedap ke? Awak dah rasa? Awak rasa, saya tak rasa. Kita kena rasa dia baru rasa sedap. Jadi iman itu tidak akan rasa kemanisan dia kecuali setelah kita merasai halawatul iman. Yang ketiga, bau dia wangi. Al-raihatuha bimanzilatil qaum. Bau dia tu macam perkataan. Perkataan bila keluar orang tahu molek ke tak molek. Keluar perkataan yang baik orang suka, keluar perkataan buruk orang benci. Duk mengumpat orang, duk mengata orang, alah, oi, menarik juga dia punya bahas kan. Jadi wallahu alam, qila, ini di antara apa yang dianalisakan oleh ulama, kenapa Allah Taala pilih pokok sidrah, kenapa tak pilih pokok kelapa, kenapa tak pilih pokok durian, kenapa tak pilih pokok nyo, dia pilih pokok sidrah. Allahu Akbar. Sesal setakat tu dulu. Kalau kita nak cari lagi, banyak lagi dapat ni, tapi cukuplah setakat tu kan. Kalau cari lagi tak balik kita. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Tanda betul-betul ni. Yang ketiga, indaha jannatul ma'wa. Dekat dengan sidrah tu, jannatul ma'wa, syurga tempat kediaman. Ai al jannatul jami'atu li kulli na'im, syurga yang mengumpul segala nikmat. Yang di sanalah berakhirnya segala cita-cita, angan-angan, hajat kita sampai di situ. Kita ni hajat macam-macam nak. Kehendak kita nak macam-macam. Semangat kita nak macam-macam. Maknanya bila sampai ke syurga, sampailah kehendak kita. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami ni orang yang layak ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini menjadi dalil bahawa syurga itu fi a'lal amakin. Syurga di atas, bukan di bawah. Syurga di atas. Fa fawqas sama'is sabi'ah, di atas langit yang ketujuh, atas lagi. Dan dalam ayat ini juga menjadi dalil bahawa syurga sudah ada, makhluqatun wa mawjudatul an. Syurga ada dah, lah ni sudah ada, Nabi tengok dah. Wa man za'ama, siapa dia sangka syurga belum ada, orang itu salah. Salah, silap dia punya fahaman. Baiklah. Maknanya Allah kata jannatu al-ma'wa al-masir. Ma'wa man jama'u bainal iman. Ma'wa tu tempat orang yang kumpulkan iman dan amal soleh, barulah orang itu layak untuk sampai ke syurga. Kita kata alhamdulillah. Yang keempat, yang keempat, ma zaghal basaru wa ma tagha, ayat 17. Mata Nabi tak melilau, tak tengok kiri kanan atas bawah. Kata di para ulama, hadza huwal adab, hadza kamalul adabi. Itu sempurnanya adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia duduk di tempat Allah suruh duduk, dia tak melilau sana melilau sini, tengok sana tengok sini, tidak. Allahu Akbar. Jadi kata orang, bila kita pergi mana-mana tempat jadi tetamu, kita kena ikut SOP. Imma alla yaqumal abdu, kita tak boleh buat kecuali apa yang diperintahkan. Awak duduk sini dengar taklimat, nanti lepas ni kita ada makan, jangan duduk ni. Duduk ala majlis kuat pakai buah koci kau, kita kata lah. Ataupun orang langgar SOP, tengok sana tengok sini, pegang, oh comel weh, yang beli mana ni Ada orang jenis perangai terbolah gini. Dia panggil terbolah. Kita hari ni hak paling terbolah mari rumah orang duduk ita tengok ada wifi ke tidak. Tak ada duduk lagi nombor password. Apa berita dah. Mazaghal basaru wa matagha, asrarun ajibah. Kata ulama, inilah rahsia yang besar,
mendalamnya adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita nak didik kita supaya kita beradab bila berada dalam majlis. Ni duduk dalam majlis ilmu pun duduk buat, duduk dalam majlis apa pun bercakap, kita kata dak, itu satu kesilapan yang sangat besar. Sebab apa yang silap yang sangat besar? Kerana dia telah melakukan kesalahan dari sudut SOP, dari sudut protokol. Baik, cukuplah. Yang terakhir, yang kelima, tanda pelajar, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat apa? Dia telah melihat tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Tanda-tanda keagungan, isyarah. Ayat ini menjadi isyarat bahawa tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala itu berperingkat. Ada yang besar, ada yang lebih besar, lebih besar lagi. Sebab tu li'annal kubra ismu tafdil. Jadi kita tak kata ada tanda kecil, tanda besar, tak. Tanda tu besar belaka, tapi ada yang lebih besar. Yang kata, ni tanda kecil kuasa Allah. Walaupun semut kecil, nyamuk, yang kata, ni tanda lah. Nyamuk ni kalau awak ambil dia panggil teleskop, apa benda yang mikroskop ni. Kalau kita suluh, ada orang tua dibaca tu. Oi, mu tengok benda pelik lah nyamuk. Oh, dia punya mata, takut kita tengok. Kalau tu buat nyamuk tu besar gajah, tak tidur kita. Tak, besar kecil itu pun tak boleh tidur juga. Itu dia. Tapi kalau tidur mati macam ni, bapak nyamuk pun tidur ni buat ni. Jadi kita nak apa? Allah Ta'ala tu ayat dia ada yang besar dan ada yang lebih besar. Dia kata la yuqal, jangan kata inna min ayatillah ma huwa saghir. Lah. Ada ayat tu lah. Semua ayat keagungan Allah Ta'ala besar dan ada yang lebih besar, ada yang lebih agung. Fal mi'rajul ladzi hasala, maka tak usah kata apalah. Nabi kita Isra' ya, Mekah Baitul Maqdis. Besar. Orang lain jalan sebulan, Nabi kita pergi satu malam. Daripada begitu naik ke langit. Mana ada jet masa tu? Di langit Nabi tengok ayat, banyak lagi perkara-perkara. Kita pun duduk fikir tengok sebab apa? Bila Nabi naik atas, dia tengok bawah, bumi besar ke kecil? Bumi besar? Kecil. Kalau bumi besar ni, Abu Jahal yang duk hentam dia besar mana? Besar mana? Lagi kecil. Sebab tu Nabi turun daripada Mi'raj esok, Nabi duduk dekat Kaabah. Mendiang Abu Jahal datang sengih juga. Mak, dia kalau kita kat awam, mak, ada cerita apa tu? Macam ada cerita ya. Nabi kata ya, ada cerita. Cerita apa? Semalam aku pergi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis? Hari ni sini? Ya. Muhammad, mu jangan lari duduk sini. Aku nak pergi panggil orang, nak suruh dengar. Mu jangan lari. Kalau orang menipu lagi dah tak. Dia panggil. Oi, mari Muhammad cerita pelik. Abu Jahal. Nabi tak takut sebab laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dia sudah tengok tanda keagungan Allah. Abu Jahal kecil, semalam aku tengok bumi besar ni. Abu Jahal besar ujung jarum pun tidak. Kita hari ni walaupun kita tidak mi'raj dengan body kita, dengan fizikal kita, tapi kita boleh belajar dengan keagungan Allah. Orang yang berdepan mengetahui, merasai kemanisan iman, menjiwai keagungan Allah, dia tak peduli lagi apa orang kata, apa orang buat pada dia. Yang penting Allah Ta'ala redha, boleh ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kebahagiaan dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dapat melihat, dapat mentadabbur, dapat meneliti tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla, sekaligus memantapkan akidah kita, menguatkan pegangan kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-19 dalam siri yang akan datang.